Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terhanyut dibuai cahaya gerhana mengejar lautan, rupanya fata morgana. Sering mudah ku berjanji, namun sering jua ku memungkiri. Kadang ingat, kadang ku terlupa, memandang dunia bagaikan surga. Kekasihku, padamu ku berserah. Dalam tangis pedih jiwaku lelah. Leraikanlah rasa hatiku gundah, permudahkan ku mencari arah. Terhanyut dibuai cahaya gerhana mengejar lautan, rupanya fata morgana. Sering mudah ku berjanji, namun sering jua ku memungkiri. Kekasihku, padamu ku berserah. Dalam tangis pedih jiwaku lelah. Leraikanlah rasa hatiku gundah, permudahkan ku mencari arah. Andai langkah ku terhenti di sini, aku tak ingin sesal di sana nanti. Rayu meronta, mohon untuk kembali, hanya seketika mengubah kesilapanku. Wow, okey, pembukaan wanita hari ini untuk siaran 29 Jun 2021, nyanyian yang sangat membawa lara Sugi. 2022. Saya cakap apa? 21. 2022. Saya rasa sebab lagu awak Lagu, keluar. betul. Dia masih lagi di kepala. Jadi Fatin terbawa-bawa tahun lepas. Okey, apa khabar Black? Baik. Sihat? Sihat. Kita tahu lagu Hanyut ini adalah lagu 2021. Ya, apa perkembangan terkini Black Alhamdulillah. setakat ni? Sekarang ni saya baru habis Super Teli. Di mana dalam Super Teli tu saya adalah hero dalam cerita tu. Wow, pertama kali ke? Pertama kali Wah, tahniah, saya tahniah. betul.
Lepas tu adalah single terbaru yang akan keluar tidak lama lagi. Okey, baik. Hanyut ni lagu tahun lepas. Kita nak tanya lebih lanjut mengenai Hanyut dahulu. Okey, boleh? Mungkin tahun lepas apabila Black menulis lagu ni, apa yang membuatkan Black untuk membuat lagu ni lah. Bila kita baca lirik dia memang wah, saya tadi ada perkataan mencucuk-cucuk di kalbu. Apa perkataan? Fata Morgana. Fata Morgana. Wow. Fata Morgana ni semua orang tahulah kan. Dia satu benda yang kita bayangan yang kita tak nampak, yang kita nampak. Fata Morgana tu kan kita nampak macam kalau panas dia ada macam haba-haba tu kan. Benda tu sebenarnya. Sebenarnya lagu ni pun dia mengajar kita di mana kita bukan hanya mengejar dunia tapi mengejar akhirat. Kan. Dan dalam perhubungan juga kalau dengar baik-baik lirik lagu ni pun dia sesuai lah dalam perhubungan percintaan, kan, dalam perhubungan adik-beradik, family. Kita bukan hanya mengejar dunia, kita mengejar akhirat juga. Betul. Tapi kalau kita melihat dari semua karya-karya Black kan, genre dia seakan sama. Ada perancangan ataupun mungkin selepas ini lain untuk kita kenali Black. Oh, lain genre ini baunya. Ada beberapa buah lagu yang saya sendiri sebenarnya tak fikir pun nak menyanyi tapi dah ada dapat. Sampai tak terfikir nak menyanyi? Nak menyanyi sebab dia agak rock sikit. Dia macam metal sikit punya genre. Tapi kita akan record tak lama lagi. So kalau diorang nak tahu, kau boleh pergi ke Instagram saya akan update dari masa ke semasa. Tapi Black Hanifah sendiri sukakan genre yang sebagaimana? Saya sebenarnya sukakan genre rock. Tapi sekarang ni saya dah keluar dengan genre ballad, pop rock. Kan? Jadi saya ikut sahaja kemahuan pendengar. Kan? Mana diorang cakap, okey, lagu macam ni sedap lah. Contoh lagu Sophia Jane, saya keluar dengan lagu yang ballad, yang slow kan. Diorang suka macam tu. Jadi impact dia memang kuat. Sangat kuat kan. Jadi saya tak boleh nak bertukar arah kepada genre lain. Saya pernah masuk ke dalam Mik Alang Kusin dengan lagu yang genre dia semua orang tahu dia agak berat sikit. Dan itu pun orang suka. Jadi saya rasa mungkin orang tahu saya versatile, boleh menyanyi banyak genre. Cuma saya memilih genre yang lebih selamat, yang disukai oleh ramai orang. Tapi Fatin, sebelum tu nak tanya, Black ni sebagai seorang suami dan seorang lelaki, betapa romantiknya Black? Romantik atau tidak Black? Hopeless romantik ke orang kata? Saya setiap malam saya akan pillow talk dengan wife saya, cerita apa saja masalah, kita settle down masa tu. Gaduh kadang-kadang, gaduh pun time tu. Kat situ, selesaikan sebelum tidur. Biar anak dah tidur. Jadi sebelum anak tak tidur pun sama. Bila anak dah ada, kan, anak dah tidur, kita akan sembanglah apa problem hari ni, apa masalah hari ni. Itu kita postmortem lah tu. Postmortem. Kadang-kadang dia membawa ke pagi, tak bertegur pun ada. Tapi itulah dia kan, asam manis apa. Betul, senario rumah tangga lah. Betul. Okey, kita dah dengar dah lagu Hanyut daripada Black. Kita tak nak terus hanyut, Sugi. Sebab kita ada paparan ataupun bingkisan TikTok nak kita kongsikan dengan anda penonton di rumah. Kita saksikan. Sanggup kongsi akaun bank, wanita menangis duit simpanan licin dikebas kekasih. Dia macam ni tau, boleh bercinta tapi jangan bola. Memang kepercayaan tu sangat penting dalam relationship, tapi kau jangan bagi sepenuhnya. Privacy tak perlu bagi kat orang. Memang trust is key, tapi kalau lama-lama kau percaya kat dia, dia akan jadi kau tak kasih pula kan. Mak kau yang dari kecil menjaga kau tu kan, itu pun kau tak kongsi akaun bank kau. Mungkin hari ni dia cakap sayang, esok lusa dia cakap sayang juga, tapi dekat orang lain. Walaupun akaun Instagram sekalipun, kau janganlah bagi. Bila bercinta memang semua indah, bila dah putus, silap-silap dia dah tukar password, naya kau. Kesimpulannya kalau nak bercinta, cukup syarat dulu, iaitu berakal. Kalau hang single tapi hang rasa macam hang akan ada relationship in the future, maka video ni adalah untuk hang. Jangan terlalu buta dengan cinta. Aku tahu dalam dunia ni tak ada relationship yang perfect. Hang akan buat silap, partner hang pun akan buat silap, semua orang buat silap. Tapi tolong jangan terlalu buta dengan cinta. Tolong sedar kalau partner hang ni suka ambil kesempatan atas hang. Tolong sedar kalau partner hang ni jenis yang suka perkecilkan hang, jenis yang suka emotionally abuse hang, suka sangat layan hang ni teruk-teruk. Aku bukan nak idea abang hang nak beritahu hang apa betul apa salah, tapi kalau boleh jangan disebabkan cinta benda yang salah dia buat pun dia dibetul. Mak ayah hang tak besarkan hang macam puteri raja untuk hang kena layan macam hamba. Ingat tu, tak ada siapa pun kat sini yang nak dengki dengan hang. Nak bercinta-cintalah. Cuma jangan butakan mata hang hanya disebabkan cinta. Sekali dia buat benda tu mungkin silap, tapi kalau dah banyak kali sangat, itu nama dia sikap. Betul
Betul ke Fatin, cinta itu buta? Saya rasa semua tu yang bercakap tu sepatutnya dia menjadi tetamu kita hari ini. Sebab pengisian dia sangat-sangat betul dan juga setuju semuanya. Tapi kita bersama dengan Black Hanifah sekejap lagi bersama dengan tetamu kita. Mungkin mereka tanya, mana Black tiba-tiba hilang. Sekejap, Black akan bersama dengan kita. Tapi itulah topik kita pada hari ini. Cinta itu buta ataupun buta kerana cinta. Ada dua perbezaan di situ kan, yang mana kita perlu kenal pasti, jangan ikutkan emosi ataupun perasaan ketika itu. Kadang-kadang berubah. Ada yang masa bercinta indah sahaja kan. Tapi selepas kahwin lain pula ceritanya. Dan kita sering kali dengar kan cinta itu buta, dan mungkin ni fun fact lah bagi penonton lah apa kan. tu? Kita selalu dengar juga love is blind. Saya selalu memberitahu kawan saya lah. Saya faham yelah love is blind, tapi kadang-kadang kita yang jadi buta tau. Kita tahu benda tu tak sepatutnya berlaku ataupun benda tu salah. Red flag orang kata. Tapi kita masih lagi berterusan dengan sesuatu perhubungan itu. Dan fun fact-nya adalah love is blind ni sebenarnya satu frasa yang digunakan oleh seorang sastrawan Inggeris sekitar tahun 1401. Namanya Geoffrey Chaucer dalam bukunya Merchant's Tale. Tapi selepas itu menjadi popular selepas William Shakespeare menggunakannya dalam karya-karyanya. Jadi itulah asalnya love is blind, dan sehingga hari ini kita pun sering kali berkata love is blind, cinta itu buta. Tapi hari ini kita nak kupas lebih lanjut. Betul. Macam kenapa kita cakap cinta itu buta? Kenapa cinta tu yang disalahkan buta? Sebab apa? Kadang-kadang manusia juga yang membawa atau mengikut perasaan. Mungkin keseronokan dalam bersama dan sebagainya kan. Kalau anda ada pengalaman berkenaan dengan cinta itu buta atau apa lagi satu tadi? Anda dibutakan oleh cinta. Dia ada dua perbezaan di situ. Kongsikan dengan kami di ruangan komen di Facebook, dan juga boleh juga singgah-singgah di laman Instagram kami. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI bersama dengan dua orang tetamu. Cinta itu buta? Tak tahulah Fatin. Susah ni nak fikir. Nantilah. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Setiap individu pasti pernah merasai nikmatnya cinta, sama ada mencintai atau dicintai. Cinta itu buta adalah salah satu ungkapan yang sering digunakan untuk merujuk kepada cara bertindak yang tidak rasional ketika sedang jatuh cinta. Biarpun ada kalanya mempunyai ikatan hubungan positif, namun umumnya lambat laun seseorang akan menunjukkan tindakan luar kawal dan tidak rasional jika terus terjerumus dalam ikatan cinta buta. Mencintai sepenuh hati insan yang digelar kekasih memangnya tidak ada yang melarang. Namun, wajarkah sehingga ianya membutakan mata hati? Tidak semua orang rela melakukan segalanya bagi si belahan jiwa, sehingga terkadang sanggup menutup mata dari sikap buruk pasangan yang melampaui batas. Bagi sesetengah individu, mereka mungkin boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Namun, ada juga yang mengalami kemurungan dan dirundung kesedihan sehingga berpotensi melakukan sesuatu perkara di luar kewarasan akal. Dan ada juga yang sanggup mengambil jalan singkat dengan membunuh diri untuk menghentikan rasa kekecewaan. Tidak kurang juga yang menyimpan dendam kesumat apabila hajat tidak dituruti mengikut kemahuan diri. Maka terjadilah pelbagai peristiwa yang menyayat hati atas nama cinta. Adakah ini benar dinamakan cinta buta? Sejauh mana batasan mengagungkan cinta agar tidak memakan diri sendiri? Itu antara laporan berkenaan dengan topik kita hari ini, cinta itu buta, yang mana kita nak membuka mata ramai daripada dalam kalangan kita ni yang sememangnya kalau kita nak bercinta atau kita nak menjalinkan sesuatu hubungan tu boleh, tak ada masalah, tetapi kita harus ada orang kata penekanan untuk sesuatu pihak ataupun mana-mana pihak lah, lelaki atau perempuan. Betul. Kena terus rasional dan juga memikirkan mengenai orang kata simpati dan sebagainya untuk pasangan kita tu. Tak apa, kita tak nak bersembang panjang sebenarnya. Kita nak kenalkan tetamu-tetamu kita di dalam talian dan juga di studio. Kita bersama dengan Black Hanifah sekali lagi. Tadi dah ada mukadimah sedikit kan Black. Lepas ni kita nak korek banyak lagi. Banyak. Saya ready. Okey. Dan juga kita bersama dengan Dr. Fatahiyah Yahya, jauh daripada Kuching, Sarawak, yang mana
pensyarah kanan psikologi dan juga kaunseling Unimas. Assalamualaikum doktor. Selamat tengah hari doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari Sugita, Fatin, Selamat tengah hari doktor. Okey, baik, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan saya membaca satu komen dahulu ya doktor dan Black Fatin ya. Sebab dah ada banyak juga komen di Facebook WHI. Aizon berkata, masa bercinta segalanya indah sampai tak nampak sedikit pun salah. Setuju ya? Okey. Tapi bila dah berkahwin barulah celik mata, barulah berkira-kira yang ni betul, yang ni salah. Masa tu nasi dah menjadi bubur, tepuk dada, tanya hati. Baik, doktor, mungkin kita boleh mulakan perbincangan dengan doktor memberikan kita idea sebenarnya cinta. Kita sering kali bercakap mengenai cinta, rasa cinta yang cukup indah dan segalanya. Tapi apa reaksi yang sebenarnya berlaku dalam diri seorang manusia apabila dilamun cinta? Silakan doktor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatin, Sugita, Black. Pelajar-pelajar saya ramai yang tahu saya nak online hari ni. Okey, diorang kirim salam. Boleh. Diorang kirim salam dekat Black. Waalaikumsalam. Dan para penonton wanita hari ini, semoga kita semua berada dalam keadaan sihat dan gembira apa adanya, insya-Allah. Terima kasih ya sudi jemput lagi. Tajuk hari ini saya rasa trending sangat ni, cinta itu buta ya, atau buta kerana cinta. By the way, sedap lagu yang Black nyanyi tadi. Sedap kata-kata best, yes. Okey, secara logik kan sepintas lalu bila saya dapat tajuk ni kan semalam, cinta itu buta ni, secara logik ni memang cinta tu buta pun sebab kita cuma boleh rasa, kita tak boleh tengok kan. Betul. Ya, jadi kan saya kupas dari sudut sejarah dululah ya. Saya ada terbaca ya. Love is blind ataupun cinta itu buta ni dikatakan mula dipopularkan oleh seorang penulis Inggeris ya. Kalau saya sebut nama semua orang kenal, ramai juga yang popularkannya, tetapi yang saya jumpa reference yang ni iaitu William Shakespeare pada tahun 1596 dalam satu karya yang ditulis iaitu Merchant of Venice. Ya, dalam buku tu ada disebut love is blind, lovers cannot see pretty foolish that themselves commit. Deep maksud dia kan? Ya, jadi pada awalnya istilah cinta itu buta ni dilihat sebagai sekadar kiasan ya, yang menterjemahkan keajaiban cinta dan situasi individu yang syarat dengan keseronokan emosi kasih dan minat terhadap seseorang. Tapi yang menariknya, science prove that love is truly blind. Memang cinta tu buta. Okey. Terdapat satu kajian yang menarik saya berjumpa ni dilakukan oleh sekumpulan pakar neuroimage dari University College of London pada tahun 2004. Melaporkan alasan yang sangat ilmiah yang membuktikan bahawa individu yang sedang syarat jatuh cinta ni memang berada dalam situasi yang disifatkan sebagai buta. Ya, kajian ni mendapati individu yang syarat dilamun cinta ni dia akan rasa kegembiraan yang teramat, overload of love and happiness. Jadi emosi ni dia mensuppresskan aktiviti saraf yang berhubungan dengan penilaian logik dan rasional. Ya, jadi keadaan ini menjadikan seseorang tu melihat segalanya indah sehingga tak berpijak di bumi nyata. Ya, ini juga berupa jawapan kepada tindakan-tindakan yang tak masuk akal. Ya, tanpa berfikir panjang yang boleh memudaratkan diri dan orang lain. Ya, jadi secara ringkasnya, walaupun istilah cinta itu buta ni mempunyai konotasi positif, dia juga memiliki dan menerima kritikan, terutama bila mana ia disalurkan dengan cara yang tak rasional. Kita selalu dengar ya, lautan api sanggup direlangi walaupun petir menyambar namun kau tetap memilih. Api ni kena dekat jari sikit bukan Sugita, Fatin? Sakit kan? Macam mana nak berenang dalam api? Nak terjemahkan sanggup melakukan apa saja. Jadi sebenarnya daripada cinta buta tu dia jadi cinta membabi buta. Ya, sehingga menjadikan cinta yang buta tu cemburu buta. Betul. Wujud tingkah laku mengawal, menyiksa, mencederakan individu yang disayangi kerana cemburu. Sehingga melakukan tindakan melulu, ya, merelakan diri disiksa dan sebagainya. Okey, baik. Panjang sebenarnya kan kita dengarkan penjelasan daripada doktor. Baik doktor, sebenarnya kan kita faham kadang-kadang cinta ini boleh tindakan disebabkan cinta tu ditutup. Kadang-kadang banyak keganasan juga dibuat sebabkan cinta
cinta tapi kesalahan yang mana tak ada orang kata sifat kesihan, lupa dah ke masa dilamun cinta dahulu dan sebagainya kan. Black sendiri untuk 10 tahun, 9 tahun, 9 tahun. Masih mekar atau sudah buta cintanya? Masih mekar cinta kami. Sebab saya memandang cinta tu sebenarnya adalah satu kuasa. Macam cerita superpower. Kan kalau macam kita tengok cerita dekat luar sana, dia ada superpower ni, boleh terbang. Sebenarnya cinta tu kita dari segi positifnya, kita ambil cinta ni adalah superpower yang boleh memberikan kebahagiaan cukup sempurna kepada kita dalam hubungan kita. Sebab bila kita dengan memang sebelum ni ada je kita dengan wife kita sebelum ni kan, wife kita wife awak lah. Okey. Di mana betul orang cakap, ini pun ini manis, kentut pun wangi. Contoh dulu sebelum. Bila kahwin, walaupun dia kentut tak bunyi kan, kita dah tahu tak ada kentut. Contohnya lah kan. Jangan buka sangat Black. Dah bukanlah, itu contoh kan. Lepas tu akan timbul lah ini apa ni buat macam ni tak kena, buat ini tak kena. Sedangkan sebelum tu semua okey. Dan saya realise balik sebenarnya dalam hubungan ni yang ketidaksempurnaan itulah yang akan menyempurnakan sempurnanya sebuah percintaan tu. Di mana kita kena ambil keburukan dia, semua yang kekurangan dia tu sebenarnya yang akan perfectkan hubungan tu. Time ataupun masa untuk kita faham dia tu sebenarnya sangat lama. Bukannya hari ini kita dah bercinta, kahwin, kita terus faham. Tidak. Saya 9 tahun. Masih lagi sampai sekarang, masih lagi ada masalah yang kita masih tak boleh nak settle. Kan? Contoh macam you cakap tadi, ada 21, umur 21. Cerita diorang nampak? Bukan. Ni cerita pasal dia. Bukan cerita saya. Kan? Jadi, tapi betul lah apa yang Black katakan. Kadang-kadang bila kita fikirkan setahun, 2 tahun tak cukup, 3 tahun, 4 tahun tak cukup, 10 tahun, 20 tahun tu masih ada banyak lagi akan yang ada. kita Dia bukan tak cukup tapi saya rasakan banyak fasa yang kita perlu mengenali. Mungkin fasa tu kita dah orang kata dah khatam lah. Ada pula benda lain yang perlu kita belajar. Maksudnya perjalanan dalam perkahwinan, perhubungan ni semua disebabkan pembelajaran mengenai pasangan kita. Tapi cinta. Macam mana pula dengan orang yang love at first sight tu? Wow. Love at first sight Pandang je terus. Jatuh cinta terus. Macam saya lah. Okey, saya jumpa wife saya, saya jumpa, saya pandang dia, saya suka, lepas 2 bulan saya kahwin terus. Oh wow. Saya adalah seorang lelaki yang gentleman. Nampak. Dia puji diri sendiri. Puji. Dan sebenarnya ada macam-macam cara kita nak jatuh cinta kan. Itu antaranya lah. Dan terjadi pula dekat saya. Jadi bila dah terjadinya sebegitu, bila saya kahwin, saya baru nampak dia ni macam ni. Kita akan tahu, dia pun akan tahu perangai dia ni macam ni. Sepatutnya saya akan fikir, sepatutnya aku kenal dulu. Itu dah ada penyelesaian. Penyesalan. Yalah, dia akan timbul benda itu semua akan timbul lah. Realitinya. Lepas tu kita akan fikir balik. Mungkin terjadinya sesebuah perkara ni dia ada sebab. Betul. Sebab tu sebenarnya yang akan menjadikan kita lebih happy. Betul, hikmah lah di sebalik hubungan tu kan. Kata tu kan. Jadi benda ni tak apa. Sabar. Tunggu tengok keadaan tu macam mana. Mungkin ada hikmah. Dan betul, setiap kali terjadinya perkara yang tidak kita ingini dalam hubungan tu, ada hikmah yang lebih manis yang akan menanti kita. Seronok dengar kan. Perkongsian daripada Black ni. Itu daripada kata Black sendiri lah. Berkenaan dengan cinta beliau. Apa kata Sugi? Kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai berkenaan dengan cinta buta ni. Jom kita dengarkan. Jom kita dengarkan. Okey, bagi pendapat saya, kalau kita nak mencintai seseorang itu, janganlah kita menutup mata walaupun kita sedang sangat bercinta. Sebab kadang-kadang orang ni kalau terlalu bercinta, dia tak kisah kadang-kadang dipukul ataupun dicaci ataupun dimaki oleh pasangan sendiri sebab dia kata, aku tahu dia sayang aku, tapi dia kalau buat apa-apa dekat aku tak kisah. Tapi tak boleh macam tu sebab kita kena jaga diri kita juga. Walaupun kita sedang bercinta, ada pasangan, tapi kita kena pastikan pasangan kita tu bukan seorang yang suka mendera dan juga seorang yang suka marahkan kita. Elakkan orang yang panas baran, elakkan orang
yang akan pukul kita sekiranya ada benda yang tak ikut apa yang dia cakap. For me, kalau nak mencederakan diri sebabkan lelaki itu adalah sangat-sangat nonsense. So bagi I, kalau you rasa lelaki tu betul-betul ikhlas nak you, dia akan buat the best untuk you. Kalau you rasa dia macam indah tak indah, you better you yang tinggalkan dia dan you move on dan pergi buat benda yang you suka. Expect macam I pernah kena tinggal, macam tak ada harga diri, dan I move on. Dan I harap satu je, karma is real. Pada pandang saya, kalau frust untuk mencederakan diri tu, itu adalah tidak berbaloi. You akan membuatkan masa depan you hancur. So pada pandang saya, boleh kalau nak frust tu, menangislah sepuas-puasnya. Tapi lepas tu you move on. You move on, you be a better self of yourself. And then tunjuk dekat siapa pasangan you tu yang you ni better than him. You boleh survive without him. And then the right person will come to you. Itu pada pandangan saya. Sebagai manusia umat Islam, kita ada pegangan. Pegangan kita cinta pada Allah SWT dan Rasulullah. Itu sajalah. Kita orang Islam senang je. Dia punya panduan semua dah cukup. Dah lengkap. Wow, masing-masing ada pendapat mereka yang tua, muda, lain macam pendapat mereka yang gadis tadi tu. You prove to them siapa you. Betul, ada kekuatan karma hit you kan. Baik, doktor. Mereka berdua ingin saya berkongsi pengalaman saya. Tapi saya nak tanya doktor lah. Ya doktor, saya terbaca satu artikel yang mengatakan kalau kita nak beli mana-mana barang pun, kita baca review kan. Otak kita sentiasa nak ambil review yang positif saja. Walaupun ada yang negatif, kita ketepikan yang negatif, kita lebih sukakan baca benda yang positif. Jadi dalam situasi di mana kita bercinta pun, kadang-kadang kita tahu individu tu ada dia punya sikap negatif ni ataupun kekurangan mereka. Tapi kita, walaupun kita tahu apabila dilamun cinta, kita nak juga tengok benda tu sebagai sesuatu yang positif. Cabaran. Itu mungkin satu cabaran juga. Kalau kita lihat kebelakangan ini, banyak juga kes di mana suami menetak isteri juga menetak suami. Jadi dalam situasi sebegini, doktor, adakah itu bagaimana untuk kita sebagai manusia yang dilamun cinta ni untuk mengatasi di mana kita ni melihat segalanya, bukan sahaja melihat yang positif, kita nak melihat yang negatif juga, doktor. Untuk jadi lebih rasional. Ya. Sebenarnya kan it's okay kita sebenarnya rasa ingin dicintai, menyintai sepenuh hati ke separuh hati kan, ni sebenarnya naluri normal seorang manusia, basic needs of every human being. Ya, perasaan yang membara ni kadang macam yang Black sebut tadi, dia bagi kekuatan dalaman untuk kita jalani hidup sehari-hari kita. Ya, malah kasih sayang dia berupa ramuan ampuh dalam melonjakkan kekuatan dalaman supaya kita dapat pergi ke tahap yang lebih tinggi. Tapi sebagai manusia yang diberi akal fikiran kan, kita perlu bijak memilih perlu bijak membezakan baik dan buruk. For the teenagers especially, kita tengok sekarang ni banyak teenagers yang been cheated by the pasangan, by the boyfriend, girlfriend dan sebagainya kan. So for the teenagers, it is highly advisable. Sebelum menyintai, sebelum mempercayai orang lain, perlu terlebih dahulu belajar menerima, menyayangi dan menghargai diri sendiri. Sebenarnya itulah kekuatan dalaman yang paling asas yang kena bina dalam diri setiap individu. Sebab saya percaya rasa penghargaan dan kasih sayang terhadap diri sendiri ini berupaya melindungi dan menyelamatkan kita daripada berbuat ataupun terlibat dalam hal-hal yang tak sepatutnya, yang tak layak untuk diri kita. Ya, jadi kita kena selalu aktifkan pemikiran yang kritis, kena selalu aktifkan rationality, ya, boleh menilai baik dan buruk agar terhindar daripada mudah terpedaya dengan kata-kata manis. Bila kita sebut kata-kata manis ni kan, Sugita, Fatin, satu isu juga sebenarnya. Saya rasakan perlu letak dalam diri kita bahawa kata-kata manis ni pun sifatnya tak kekal. Dia ada due date dia ada expired date dia. Jadi jangan terbuai lama-lama. Bila rasa cepat bangun, kembali kepada hidup dalam realiti, dalam tak boleh hidup dalam fantasi. Kata-kata manis tu kadang-kadang bahaya kan. Jadi kita kena sedar bahawa kita tak boleh terlalu terbuai dengan kata-kata tu. Dia cuma mungkin valid pada waktu tu sahaja. Jangan hidup dengan kata-kata manis yang dah dilontarkan 20 tahun dulu. Ya, 2 tahun dulu. Jadi ini yang menyebabkan seseorang tu dia susah nak move on.
terhadap kehidupan dia. Okey. Kita nampak red flags orang kata kan. Kita nampak red flags tu tapi dia macam satu cycle, satu kitaran. Dah benda berlaku, minta maaf, kena pujuk, back to square one balik. Mudah sangat dia lemahkan. Okey, saya ada permintaan. Saya ada satu lirik yang mana kena dengan ni tapi saya rasa takut kejap lagi cuaca tak mengizinkan. Jika memang cinta. Macam mana Black? Tolong saya. Lagu apa ni? Butakan mataku. Macam mana Black? Jika memang cinta. Ada lirik. Butakan mataku. Maknanya betul. Okey, baik. Daripada senario yang berlaku sekarang ini diterjemahkan dalam lagu. Maksudnya memang jelaslah cinta itu buta sebenarnya. Kalau kita nak tahu juga, kalau kita nak bagi tahu juga kan dalam keadaan sekarang ini banyak remaja-remaja ataupun mereka yang telah pun mendirikan rumah tangga, mungkin mereka merasakan akan ada satu sinar. Walaupun kadang-kadang suami memang panas baran, terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya untuk kita nak hidupkan mereka untuk terus bergerak sendiri kalau ada masalah-masalah yang berlaku dalam rumah tangga tu melibatkan keganasan? Saya tak pernah mengalami situasi itu, tapi selalu kita tengok di media sosial memang adalah benda-benda itu terjadi. Cuma apa yang boleh saya beri pendapat ataupun nasihat sedikit, di mana kita sendiri, macam saya sebagai seorang lelaki, kita kena lebih, kita kena sentiasa berlembut dengan wanita. Itu memang semua orang tahu pun. Kan, dengan perempuan, walaupun kita dah macam saya dah ada anak, dengan anak perempuan pun kita cakap pun kena betul-betul cepat cair kena mendayulah cakap dengan diorang ni supaya diorang mudah faham. Dengan perempuan ni senang je. Kalau diorang ni tinggi suara dengan kita, kalau kita lawan balik, kita pun macam diorang. Kita pun macam perempuan juga. Senang, jadi jangan bukan saya tak kata kunci. So kita jangan lawan. Kan? Kalau tak nak terjadi sebarang keganasan ke pergaduhan mengalah. Tak kisahlah perempuan nak mengalah ke lelaki ke. Cuma apa yang saya tahu, lelaki dia kena lebih mengalah daripada perempuan. Kita faham perempuan ni dia macam-macam, diorang nak tahu. Diorang ni lebih protektif macam diorang nak kalau boleh diorang yang menang. Selalunya dalam perhubungan itu. Tak semua. Tapi apa yang saya buat, saya pekatkan telinga ataupun saya akan keluar rumah. Saya keluar rumah bukan pergi mana pun. Keluar daripada rumah, buka pintu, keluar. Janganlah keluar rumah tu start kereta pun pergi mana-mana. Bukan. Keluar daripada rumah. So, perempuan tu, wife kita akan faham lah. Kalau takkan dia bising dekat luar rumah. So, takkan jadi pergaduhan tu. Itu apa yang saya rasa, apa yang saya buat lah. Dan kepada orang yang baru bercinta, ingatlah benda ni. Kalau dia bukan jodoh kita, pergilah ke jauh ke hujung dunia sekalipun, dan dia bukan milik kita, memang dia takkan jadi hak kita. Dan kalau memang dia adalah untuk kita, kita pergilah ke hujung dunia, pergilah ke mana-mana, dan kita akan tetap menjadi milik dia. Setuju, Sugi? Saya setuju. Saya rasa tadi saya tanya Black, betapa romantiknya Black sebagai seorang lelaki. Romantik lah awak bila ayat ni awak dah saya nasib dah kahwin tau. Okey, baik. Kita ke wife kan? Orang saya dah hantar dia pergi shopping. Okey, baik. Ni satu lagi komen daripada Syasha berkata, cinta itu tak buta, tapi manusia yang membuatkan cinta itu buta. Terlalu taksub dengan cinta. Kenali hati budi masing-masing dulu, baru kenal erti cinta. Jika tidak, ia akan merana. Baik, doktor, bila kita cakap terlalu taksub dengan cinta, love is blind satu, lagi satu angle ni mungkin boleh kita katakan true love, kan? Jadi di sini mungkin doktor boleh kongsikan beza antara cinta yang buta dan juga cinta yang sejati. Okey, menarik ya. Black tadi kupas best sangat. Black boleh jadi pakar motivasi. Sukita, saya nak share sedikit lah kan. Kenapa seseorang itu terperangkap dalam cinta buta. Kita fokus pada mangsa dulu lah. Sebab mangsa ni perlu dibantu kan. Mangsa ni perlu dibantu. Mungkin juga ada faktor emosi. Mungkin ada ketakutan dalam diri dia. Takut untuk bersendirian. Takut untuk ditinggalkan. Sampai dia merelakan dirinya disakiti.
Ya, dan kita kena tengok juga dari sudut kesihatan mental pada individu yang bertindak luar kawalan ni mungkin ada masalah di sudut kesihatan mental, jadi perlu dapatkan pengesahan daripada pegawai perubatan supaya rawatan sepatutnya boleh dikenal pasti. Ya, dan sebenarnya kalau kita bagi kasih sayang berlebihan kepada individu lain tak salah. Yang isunya adalah bila sampai kita mengenepikan keselamatan dan keperluan diri. Merelakan diri kita disakiti, dizalimi hanya kerana cinta mendalam. Ini bukan lagi unconditional love, dia bukan lagi true love ya. Dia dah jadi blind love dan dia jadi desperate love. Ya, sebab kalau boleh saya buat perbezaan ya antara unconditional love ataupun true love dengan blind love ni dia meletakkan penutup mata dan mengabaikan sepenuhnya perkara yang tak sepatutnya diabaikan. Dia nampak pasangannya sempurna, dia lakukan segala-galanya untuk pasangan, bukan untuk dirinya. Ya, dia do things based on fear, bukan based on love. Ya, jadi kalau kita dapat buat comparison, cinta tanpa syarat, unconditional love ataupun true love ni pula, kita mencintai seseorang itu tanpa sebarang syarat, menerima pasangan itu apa adanya, dia miskin, dia kaya, dia cacat, dia sempurna dan sebagainya, ya, dalam keadaan dia tinggi, dalam keadaan dia rendah, dalam keadaan dia berada dalam masalah, dalam keadaan dia happy dan sebagainya, tetapi tak bermakna kita boleh tolak ansur dengan tingkah laku yang buruk. Jadi cinta tanpa syarat ni, true love ataupun unconditional love, dia ada ciri-ciri mahukan yang terbaik, bukan saja untuk pasangan tapi untuk diri kita juga. Sebab kita dan dia tu yang akan grow bersama. Bukan seorang saja yang grow, seorang mangsa. It's not like that. Ya, it's not healthy. Jadi untuk lebih jelas lagi, cinta buta ni seolahnya memangsakan diri. Dan cinta true love, cinta tanpa syarat tu seolah kita mencipta bahagia bersama, menerima pasangan tanpa mengabaikan dan mengenepikan diri kita, keselamatan diri, kepentingan diri, keseronokan diri. Because perjalanan pasangan tu adalah sahala. Bukan seorang saja yang menggapai cahaya, seorang lagi mengutip kaca. Tidak, dua-dua akan pergi ke destinasi yang sama. Dan bila kedua-dua ni di atas landasan yang bersama, dia akan membawa kepada satu lagi level, which is you build a deep connection dengan Yang Maha Kuasa. Sebab cinta ni Allah yang bagi, bukan kita kutip-kutip kat tepi jalan. Memang cinta ni Allah yang bagi. Kalau tak ada, macam yang Black sebut tadi sebab macam mana pun kita tetap kena kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kalau dia tu memang hak kita, memang dah dijodohkan untuk kita, macam mana pun lari sampai hujung dunia, kita akan tetap berjumpa dengan dia. So don't worry, you just do the best and let Allah settle the rest. Right. Wow. Saya kira itu satu rumusan yang cukup cantik daripada doktor. Dan ada nyanyi. Lagu tadi dah ingat. Jika benar cinta itu buta, butakah mataku. So, macam mana you bercinta? Kita dah pun sampai di penghujung. Dia pandai lari. Tapi apapun berbalik kepada apa yang doktor katakan tadi lah. Kita harus menyintai, menerima dan menghargai diri kita dahulu. Betul. Barulah kita mula untuk mencintai orang di sekeliling kita. Jangan menjadi mangsa cinta kerana kita kena utamakan diri kita dulu. Ada keseimbangan dalam peranan masing-masing untuk kita adakan hubungan. Betul. Kalau kita sendiri tak berjaya dulu, macam mana kita nak bagi pasangan kita berjaya? Jadi kita berjayakan diri kita, kita sihatkan diri kita, kita bagi diri kita sentiasa positif. So kita boleh bagi vibe yang baik kepada pasangan, and kita punya percintaan tu akan terus ke jannah. Terbaik. Saya rasa tak cukup lah untuk perbincangan ni, tapi kita terpaksa juga untuk ringkaskan lah. Kan kita dah sampai di hujung perbincangan kita ni, Sugi. Baik, dan terima kasih kita nak ucapkan kepada Black Hanifah untuk perkongsian daripada awal sehingga ke perbincangan ini dengan lagu-lagu yang dibelanja tadi. Terima kasih juga kepada Dr. Fathaya yang berada di Kuching sekarang ni. Terima kasih Doktor. Dan juga kepada anda penonton-penonton yang telah berkongsi komen-komen anda di Facebook WHI. Jangan ke mana, ada lagi banyak pengisian sebelum ini pula. Kita akan bersama dengan Sugi selepas ini. Kita beristirahat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Baik, kembali bersama kami. Saya tengah membaca komen-komen anda. Ada satu komen ni membuatkan saya agak terhibur juga. Faizal Zal berkata, lelaki atau perempuan itu adalah pelakon semasa bercinta. The true colour akan keluar apabila dah kahwin nanti. Wait and see katanya. Maka pilihlah dengan betul. Ada erti di sebaliknya. Ada betulnya juga kan pelakon dalam sebelum berkahwin. Awak berlakon. Saya boleh relate juga. Sebenarnya kalau sebelum kita berkahwin tu kan semuanya baik-baik, kita pun kena macam kontrol lah. Selepas dah tak sanggup dah, dia dah mungkin lebih dekat, lebih dah tak ada apa nak disorokkan. Itulah dia perkahwinan. Cinta tu dah bukan lagi buta. Okey, ini Rokiah pula berkata lelaki dan perempuan sama je, dua-duanya buta. Dan banyak komen anda. Terima kasih komen anda. Ni satu lagi saya baca ya. Marsari berkata, pada pendapat saya cinta kita diuji dengan perangai yang tak pasti. Maka untuk kekal bahagia, cuba belajar menerima dengan redha. Semoga bahagia hingga akhir nyawa. Amin. Kita doakan untuk semua kan yang mungkin dalam fasa bercinta tu terus rasional dan terus ambil kebaikan dalam hubungan tu. Jangan butakan cinta ataupun jangan bagi cinta tu butakan anda. Betul. Dan bercakap mengenai cinta ni Fatin, ramai juga yang menyintai orang kata kerja mereka. Betul. Bukan sahaja cintakan orang tapi barangan mereka cintakan. Orang yang ada passion mengenai katakan kereta, sangat menyintai kereta mereka kan. Dan juga ini adalah seorang wanita yang boleh memberikan inspirasi kepada kita semua kerana mempunyai cinta terhadap apa yang dilakukan ini yang luar biasa. Terhadap wanita ini sebenarnya dia mencintai diri dia dalam dia meningkatkan keupayaan ataupun memberi inspirasi kepada kita semua dengan menjadi seorang usahawan kampung biri-biri. Apa kata kita saksikan laporan ini? Jom. Terletak di Kampung Tekal, Kuala Kelau, Pahang, merupakan ladang pertama dalam negara dibina bagi ternakan biri-biri yang diternak secara bebas. Siapa sangka, dari sekadar suka-suka, kini ianya menjadi satu sumber pendapatan yang amat membanggakan buat Sharifah Hafidah Said Omar. Asalnya idea ni adalah untuk anak-anak sebenarnya. Kita ternak untuk anak-anak sebab kita tahu ternakan ni boleh membiak, boleh beranak, sumber makanan. Dari situlah idea tu timbul di mana kita letakkan pada kenalan peternak, ternakan membiak. Tetapi masa tu kita hadapi masalah yang pertama, kekangan daripada sudut kawasan dan juga kepakaran. Wanita merupakan antara penyumbang utama dan kunci kekuatan sosio-ekonomi negara. Menyahut cabaran yang diberi, kini sudah hampir 3 tahun ladang ini beroperasi. Hafizah akui pelbagai cabaran dan dugaan yang harus ditempuhinya. Meskipun masih setahun jagung, namun hasil ternakannya sudah mampu membekalkan daging biri-biri dan kambing segar ke seluruh negara. Kalau kita tengok sekarang, apa jua bidang kita diberi peluang sama rata, sama juga dengan kaum lelaki, tak kira di bidang kerjaya udara, darat maupun di laut, terpulang pada kita sendiri untuk pergi lebih jauh. Berkeluasan 7 ekar keseluruhannya, dia tidak kekok menguruskan semua aspek ternakan biri-biri di sini. Baginya, jika hendak berjaya, segalanya mampu diharungi demi masa depan yang diimpikan. Yang paling penting sekali adalah niat. Niat kita hidup adalah kerana Allah SWT. Maka segala urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah dan rezeki. Jangan takut dengan rezeki kerana rezeki itu akan datang dengan mudah. Percaya dengan rezeki yang kita ada. Tidak pernah mengeluh bekerja di bawah terik mentari setiap hari. Baginya satu kepuasan apabila melihat hasil ternakan memberi pulangan yang sangat lumayan. Wanita hebat adalah wanita yang berjaya memberi inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana, sama ada dari sudut kerjaya ataupun role model sebagai ibu, isteri ataupun anak. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kejayaan tidak akan datang tanpa usaha. Keringat yang menitis pasti akan membuahkan hasil yang cukup lumayan. Bidang peternakan semestinya menjamin masa depan yang cukup membanggakan bagi kaum wanita khususnya.
Dia mencintai diri dia dan juga dia mencintai haiwan-haiwan. Tadi saya nak petik sikit kata-kata dia. Wanita hebat adalah wanita yang memberi inspirasi kepada wanita-wanita lain. Tak kira lah seorang ibu ke, seorang kawan ke, seorang isteri ke, jadi yang terbaik untuk diri sendiri dulu dan boleh memberi inspirasi kepada yang lain. Betul. Kita selalu dengar kan women empowerment. Jadi ia bermaksud kita saling bantu satu sama lain. Bukan kita sebagai individu saja yang nak maju dalam hidup, tapi kita saling membantu antara kawan kita. Tak kisahlah dalam apa jua bidang yang kita lakukan, kita harus ingat yang kita bukan berseorangan. Kita ada individu-individu lain untuk dibantu dan untuk membantu kita. Jadi sama-sama kita memberikan inspirasi. Saya dah tak boleh cakap banyak sebab semua Sugi dah cakap. Dalam Facebook kita pun kalau kita tengok banyak komen-komen yang positif. Terima kasih kita ucapkan. Banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Lepas ni akan kongsikan. Kita nak rehat seketika. Kalau ada apa-apa yang ingin dikongsikan, teruskan. Kita akan panjangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda yang telah berkongsi komen-komen anda. Ramai yang berkata best topik hari ini, tajuk hari ini. Berterima kasih kepada doktor dan juga katanya apa yang Black katakan pun sangat setuju. Terima kasih. Dan kalau anda rasa ada apa-apa topik yang kami harus kupas di WHI, anda bolehlah kongsikannya di Facebook ataupun Instagram WHI, ataupun ada mana-mana tempat ataupun lokasi yang anda pergi yang best yang kami pun harus orang kata explore, kongsikannya bersama dengan kami. Terima kasih lagi sekali kita ucapkan untuk masa anda bersama dengan Wanita hari ini. Dan esok kita akan kembali untuk topik yang baru, iaitu kita akan mengupas berkenaan dengan kanser ovari. Kalau kita tahu kanser ovari ini antara kanser 4 kanser yang tertinggi, kesnya tertinggi di Malaysia ini. Tapi ada kanser keempat tertinggi dan ada juga kadang-kadang takut dalam kalangan wanita ni untuk lakukan rawatan awal untuk kita hindar kanser ovari ini. Betul. Jadi sama-samalah kita kupas esok apa antara puncanya, apa yang boleh dilakukan, apa yang mungkin anda ada beberapa persoalan yang selama ini anda segan untuk bertanya. Jangan segan. Esok anda tujukannya kepada kami di Facebook. Kalau boleh kita akan panjangkan soalan anda kepada tetamu di studio. Dan Fatin, sebelum berundur saya nak kongsikan yang tadi saya baca, kita tinggal hampir lebih kurang 181 hari untuk hujung tahun ini. Sekejap Ya, dah nak Julai dah. Sebenarnya apa pun kita harapkan segala kebaikanlah untuk tahun ini dan juga bulan Jun ini. Kita mulakan hari baru, bulan baru di Julai nanti. Terima kasih kerana bersama dengan saya dan juga Sugita. Kita jumpa lagi esok. Terus jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye-bye. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dihormati, disayangi, disanjungi.